Yes, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyukri bin Hussein, BQ23110030. Sebagai pengenalan, kontrak ijarah ni kontrak sewaan yang digunakan dalam pembiayaan penuh syariah. Lepas tu, kebanyakannya menggunakan konsep al-ijarah summa al-bai' ataupun ITAP. Kontrak ni jadi alternatif pada pembiayaan konvensional yang berasaskan riba. Lepas tu, setiap pelaksanaannya mesti mematuhi prinsip syariah dan garis panduan Bank Negara Malaysia. Kajian ni juga menganalisis pelaksanaan kontrak ijarah dalam pembiayaan kenderaan dan mengenal pasti isu yang timbul serta menilai keberkesanannya. Seterusnya, untuk objektif terbagi kepada 4. Yang pertama, menilai pematuhan kontrak ijarah terhadap prinsip syariah. Yang kedua, menganalisis pelaksanaan kontrak ijarah dalam pembiayaan kenderaan. Ketiga, mengenal pasti isu dan cabaran dalam pelaksanaan kontrak ijarah. Dan yang terakhir, mencadangkan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan pembiayaan berasaskan ijarah. Sekian, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan konsep pembiayaan kenderaan secara ijarah dalam perbankan Islam. Okey, pembiayaan kenderaan secara ijarah ialah kontrak sewaan yang membolehkan pelanggan menggunakan sesebuah kenderaan dengan membayar sewa atau ujrah kepada institusi kewangan Islam. Mekanismenya bermula apabila pelanggan memilih kenderaan, kemudian institusi kewangan membeli kenderaan tersebut daripada pengedar sebelum menyewakannya kepada pelanggan. Dalam konsep al-ijarah summa al-bai' atau ITAP, selepas semua bayaran sewa dijelaskan, pelanggan boleh memiliki kenderaan tersebut melalui akad jual beli yang baharu. Pembiayaan ini melibatkan beberapa pihak utama, iaitu institusi kewangan Islam sebagai pemberi sewa atau mu'jir, pelanggan sebagai penyewa atau mustajir, pengedar kenderaan sebagai penjual aset, serta pengendali takaful dan majlis penasihat syariah yang memastikan pelindungan risiko dan pematuhan terhadap hukum syariah. Seterusnya, kontrak ijarah mempunyai 4 rukun utama, iaitu pihak yang berakad, sirah atau ijab dan qabul, aset atau manfaat yang disewakan, serta bayaran sewa atau ujrah. Selain itu, kontrak ini mestilah memenuhi syarat seperti aset dimiliki oleh pemberi sewa, manfaat yang halal, kadar dan tempoh sewaan yang jelas, serta bebas daripada unsur riba, gharar dan maisir. Terdapat 4 jenis ijarah yang digunakan dalam perbankan Islam, iaitu al-ijarah summa al-bai', ITAP yang digunakan dalam pembiayaan kenderaan, ijarah muntahiyah bi al-tamlik yang berakhir dengan pemindahan hak milik, operating ijarah yang hanya memberikan hak penggunaan aset tanpa pemindahan hak milik, dan ijarah mausufah fil al-zimmah yang melibatkan aset yang akan disediakan pada masa hadapan. Perbezaan utama antara ijarah dan pinjaman konvensional ialah ijarah berasaskan kontrak sewaan aset, manakala pembiayaan konvensional berasaskan pinjaman wang yang dikenakan faedah. Oleh itu, keuntungan dalam ijarah diperoleh melalui bayaran sewa dan bukannya melalui riba, sekaligus menjadikannya lebih selaras dengan prinsip syariah. Kesimpulannya, pembiayaan kenderaan secara ijarah merupakan alternatif pembiayaan Islam yang menekankan konsep pemilikan aset, penyewaan manfaat dan keadilan dalam urus niaga. Sistem ini bukan sahaja memenuhi keperluan pembiayaan pelanggan, malah memastikan setiap transaksi mematuhi hukum syariah. Sekian, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Azul Isman, Wan Azman, BQ23110072. Hari ini saya akan menerangkan tentang pemahaman kontrak muamalat, satu kajian kes mengenai Bank Islam Malaysia Berhad. So,
Seperti yang kita tahu, Bank Islam ni merupakan institusi perbankan Islam pertama di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 1983 melalui Akta Bank Islam 1983. Penubuhan ini bukan sahaja menjadi titik mula sistem kewangan Islam negara, tapi ia malah membuktikan bahawa urusan perbankan boleh didirikan secara patuh syariah, iaitu bebas daripada unsur riba, gharar, ketidakpastian dan maisir, iaitu perjudian. Segala produk mereka dipantau ketat oleh Jawatankuasa Syariah Bank Negara Malaysia dan Majlis Penasihat Syariah. Okey, seterusnya kita akan melihat tentang produk pembiayaan kenderaan, iaitu konsep ITAP. Okey, fokus utama kajian ini iaitu produk pembiayaan kenderaan. Berbeza dengan bank konvensional yang memberi pinjaman wang dan mengenakan faedah ataupun riba, bank Islam ini menawarkan alternatif yang lebih beretika melalui kontrak al-ijarah lahum al-bai'u atau singkatannya ITAP. Apakah itu ITAP? Ini merupakan gabungan dua kontrak, iaitu kontrak sewaan ijarah dan kontrak jual beli. Dalam konsep ini, hubungan antara bank dan pelanggan bukanlah pemberi pinjaman dan peminjam, tapi ia melibatkan transaksi ke atas aset sebenar. Pihak bank akan membeli kenderaan tersebut terlebih dahulu, kemudian ia menyewakan kepada pelanggan dan memindahkan hak milik setelah semua pembayaran selesai. Untuk pelaksanaan proses kontrak ni, bagaimanakah proses ini berjalan dengan realiti? Ia dilaksanakan melalui beberapa peringkat yang sangat sistematik. Yang pertama, pemilihan dan permohonan. Pelanggan memilih kenderaan daripada pengedar sah dan menghantar permohonan tersebut bersama dokumen sokongan seperti slip gaji dan penyata pendapatan kepada bank. Yang kedua, pihak tersebut menilai dan pembelian. Bank akan menilai kelayakan kredit pelanggan. Jika lulus, bank akan membeli kenderaan tersebut daripada pengedar dan menjadi pemilik sah aset tersebut. Langkah ketiga, akad sewaan, iaitu akad ijarah ni dipersetujui. Pelanggan menggunakan kenderaan dan membayar ansuran bulanan. Kadar sewaan ataupun keuntungan itu yang telah dipersetujui. Pelanggan juga wajib mengambil perlindungan takaful untuk menguruskan risiko aset. Dan langkah terakhir, pindahan milik. Selepas semua ansuran selesai dibayar, satu kontrak jual beli yang berasingan akan dilaksanakan bagi memindahkan hak milik kenderaan secara rasmi daripada bank kepada pelanggan. Yang terakhir sekali iaitu dokumen dan prosedur ringkas. Bagi memastikan ketelusan dan kesahan kontrak ini, dari sudut hukum syarak dan undang-undang, dokumentasi yang lengkap amat diperlukan. Antara dokumen utama termasuklah borang permohonan, dokumen pengenalan diri, bukti pendapatan, surat tawaran pembiayaan, jadual pembayaran ansuran serta sijil perlindungan takaful. Semua dokumen ini penting sebagai bukti komitmen dan tanggungjawab setiap pihak yang terlibat. Baik, seterusnya saya Muhammad Aizat Hakimi Manap, BQ 23110033. Seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis pelaksanaan dan isu-isu kontrak al-ijrah tuma al-bay ataupun ITAP. Pertama sekali, mari kita lihat aspek pematuhan syariah dan akad. Yang pertama, pengasingan akad, iaitu kontrak ijrah dan al-bay dilaksanakan secara berasingan. Yang kedua, syarat pemilikan qabdi, iaitu bank mesti memiliki kenderaan sebelum menyewakannya. Yang ketiga, tanggungjawab risiko, iaitu bank menanggung risiko aset mengikut prinsip al-gunum bi al-gurum ataupun keuntungan bersama risiko. Jadi, isu akad dalam fiqh muamalat memerlukan pengasingan yang jelas antara kontrak ijrah dan jual beli bagi mengelakkan berlakunya dua kontrak dalam satu transaksi.
Bank juga mesti memiliki kenderaan terlebih dahulu sebelum menyewakannya kepada pelanggan. Selain itu, berdasarkan kaedah Al-Ghurumi, bank bertanggungjawab menanggung risiko aset sepanjang tempoh sewaan dan tidak boleh memindahkan risiko tersebut sepenuhnya kepada pelanggan. Seterusnya, kita tengok kelebihan pembiayaan ITAP. Yang pertama, bebas riba, iaitu keuntungan melalui kadar sewaan tetap, bukan faedah. Yang kedua, ketulusan terma ataupun ansuran kos dan syarat ditetapkan dengan jelas bagi mengelakkan gharar. Yang ketiga, berasaskan aset, iaitu pembiayaan berpaksikan pemilikan dan manfaat aset, bukan perdagangan wang. Jadi kelebihan utama ITAP ni, ia bebas daripada unsur riba kerana keuntungan diperolehi melalui kontrak sewaan ijarah, bukannya faedah. Selain itu, unsur gharar ni diminimumkan melalui penetapan awal yang jelas mengenai bayaran bulanan, harga pindaan milik dan juga tempoh kontrak. Ketulusan ini membantu pelanggan merancang kewangan dengan lebih stabil dan tanpa terkesan oleh perubahan kadar faedah. Seterusnya kita tengok cabaran dan isu pelaksanaan. Yang pertama, pematuhan formaliti ataupun fokus kepada dokumentasi bukan prinsip sebenar ijarah. Yang kedua, pemindahan kos, iaitu kos penyelenggaraan meja dipindahkan kepada pelanggan. Yang ketiga, literasi ta'wid dan gharamah, iaitu kurang kefahaman tentang perbezaan pampasan ta'wid dan gharamah. Sarjana Muamalat mengkritik pelaksanaan ITAP ni oleh sesetengah bank kerana lebih menumpukan kepada formaliti undang-undang, khususnya apabila kos penyelenggaraan meja dipindahkan kepada pelanggan walaupun bank ialah pemilik aset. Selain itu, masih wujud salah faham terhadap konsep ta'wid dan gharamah yang sering disamakan dengan riba, sedangkan cas kelewatan tersebut dikawal oleh Bank Negara Malaysia dan bukan bertujuan menjana keuntungan bank. Akhir sekali, kita tengok risiko dan resolusi syariah. Yang pertama, risiko kredit, iaitu kegagalan pelanggan membayar ansuran menjejaskan bank. Yang kedua, risiko kemusnahan aset, iaitu bank menanggung kerugian jika aset rosak tanpa kecuaian penyewa. Yang ketiga, penyelesaian ihsan ataupun moratorium atau penstrukturan semula tanpa unsur riba, selaras dengan surah Al-Baqarah ayat 280. Selain itu, selain risiko kredit akibat kegagalan bayaran pelanggan, bank Islam dalam ITAP turut menanggung risiko kemusnahan total kerana hak milik kenderaan masih berada dalam pihak bank. Bagi menangani risiko tersebut dan menjaga kebajikan pelanggan, perbankan Islam mengamalkan pendekatan ihsan melalui penstrukturan semula pembiayaan, penjadualan ansuran dan moratorium tanpa unsur faedah kompon. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa ITAP ni bukan sahaja berorientasikan keuntungan, tetapi turut menekankan nilai etika dan kebajikan sosial. Sekian sahaja pembentangan saya serahkan ke pembentangan seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Salih bin Idris dengan nama metrik BQ23110056. Saya akan menerangkan tentang langkah meningkatkan kefahaman pelanggan dalam pelaksanaan ijarah. Pertama, kefahaman pelanggan dapat ditingkatkan melalui program pendidikan dan literasi kewangan Islam seperti seminar dan bengkel bagi menjelaskan konsep ijarah serta perbezaannya dengan pembiayaan konvensional. Kedua, platform digital dan media sosial boleh dimanfaatkan untuk menyebarkan maklumat dengan lebih cepat melalui video, infografik dan kandungan interaktif yang mudah difahami. Ketiga, khidmat nasihat yang komprehensif perlu diberikan supaya pelanggan memahami kontrak pembayaran dan tanggungjawab mereka dengan jelas. Secara keseluruhannya, kontrak ijarah merupakan instrumen penting dalam kewangan Islam yang menyediakan pembiayaan kenderaan patuh syariah tanpa riba.
Pelaksanaannya menunjukkan struktur yang jelas dan mampu memenuhi keperluan pelanggan secara beretika, namun masih terdapat cabaran seperti tahap kefahaman pelanggan, pengurusan risiko dan pemantauan berterusan. Justru penambahbaikan melalui pengukuhan tadbir urus syariah, penggunaan teknologi digital dan pendidikan kewangan Islam perlu dilaksanakan secara berterusan. Sebagai kesimpulannya, kejayaan ijarah bergantung kepada kerjasama semua pihak dan berpotensi memperkukuh industri kewangan Islam pada masa hadapan. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.